الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita sambung dengan pengajian dan muzakarah kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keampunan kepada kita dan sama-sama kita beramal dengan apa yang kita muzakarahkan pagi ini, insyaAllah. Kita sambung mengenai kata musannif rahimahullah ta'ala anhu mengenai mensyukurkan mata, iaitu memelihara daripadanya tiap-tiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musannif rahimahullah ta'ala nak terangkan kepada kita mengenai dosa mata. Jadi sebelum kita ni musannif nak berceritakan mengenai kelakuan kejahatan yang mata yang saling kita lakukan pada tiap-tiap hari, maka sama-sama kita beristighfar, mohonkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa, iaitu dosa mata yang kita lakukan tiap-tiap hari. InsyaAllah sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan tidak ada daya yang upaya melainkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semalam dan sebelumnya, yang dosa mata yang kita lakukan, yang mana Allah Ta'ala masih kita melakukan. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa mata tersebut yang menyebabkan hati kita ni terganggu. InsyaAllah, tengok kata musannif rahimahullah ta'ala anhu. Fasa yang pertama pada menyatakan mata. Mata ni diceritakan kepada kita mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mata kita ni wa imma faedah yang mangsa akhirat, dan yang kedua faedah yang mangsa dunia. Tuhan jadikan mata kita ni kegunaan dia ni untuk akhirat, dan yang kedua kegunaan dia untuk yang mangsa dunia. Kegunaan mata yang masa faedahnya iaitu yang masa akhirat ni yang kita sebutkan dahulu, iaitu melihatkan segala kejadian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kepada kita. Tak kiralah kejadian langit ke, bumi ke, bintang dan sebagainya, kita lihat kejadian-kejadian Allah Ta'ala, manusia ke, segala apa yang kita lihat kejadian Allah Ta'ala menjadi dalil, menjadi bukti bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti ada. Itu kelebihan mata bagi orang yang tafakkaru fil makhluk wa la tatafakkaru fil khaliq. Orang yang mikirkan kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dalil bahawasanya ada Tuhan yang menjadikan alam semesta ini, iaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuhan itu pula yang menjadikan alam tersebut, makhluk ni mestilah bersifat dengan sifat berkuasa. Dengan kekuasaan dia menjadikan segala makhluk tersebut. Di sinilah kita menjadi dalil bahawasanya mata tersebut kita melihat kejadian Allah Ta'ala mendalilkan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu salah satu daripada faedah yang atau yang kita tengok mata tersebut menjadi kejadian Allah Ta'ala. Itu yang pertama, yang masa akhirat. Ataupun yang kedua, yang musannif rahimahullah ta'ala sebutkan kepada kita kelebihan mata yang masa akhirat, iaitu melihatkan jalan-jalan ke tempat untuk ilmu. Mana tempat yang adanya majlis-majlis ilmu dan sebagainya, mata melihat, tengok mana tempat dan sebagainya yang ada majlis ilmu. Begitu juga melihatkan akan kepada tempat masjid-masjid dan sebagainya, jalan ke berapa masjid. Itu pun ada faedah juga, ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling besar sekali iaitu faedah mata, iaitu melihatkan Al-Quranul Karim. Tengok Quran, tengok saja pun pahala dah, batas lagi baca Quranul Karim. Tengok Quran pun pahala dah, batas lagi melihat dan membaca Quranul Karim. Itu kelebihan mata kita lah yang Allah Taala jadikan kepada kita, melihatkan hadis-hadis Nabi SAW. Ataupun itu yang masa akhirat. Yang masa dunia iaitu disebutkan di sini iaitu faedah mata yang masa dunia, iaitu melihatkan pekerjaan kita, perusahaan kita di atas muka bumi. Kita buat kerja hasil, menanam, tanam, pergi kerja sana, duit pagi, duduk petang, tengok hasil dan natijah dia, berjaya. Itu yang masa dunia. Tengok persahabatan, menziarahi dan sebagainya. Itu yang masa dunia. Ataupun melepaskan perkara-perkara yang menyakiti dan sebagainya. Itu maksud saya dah dahulu lagi mata yang masa dunia dan akhirat. Jadi siapa daripada tersebut, apa faedah mata yang masa dunia dan masa akhirat ni? Bagaimana nak syukurkan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur nikmat yang aku bagi, nikmat mata aku bagi, la azidannakum, aku tambah. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Mengkufur dengan nikmat tersebut, bersalah guna dengan nikmat yang aku bagikan kepada kamu, inna azabi lasyadid. Semua azab Allah Subhanahu Wa Taala tersebut sangat-sangat pedih. Jadi disebut sini bermula mensyukurkan. Syukur ni bermakna syukur jelas sikit. Syukur bermakna syukur, yakni kita guna nikmat Allah Ta'ala ke arah Tuhan, ke arah Tuhan yang redha. Dan kiralah benda yang Tuhan suka. Kita guna nikmat Allah Ta'ala tu ke arah Tuhan suka. Dan kiralah mata ke, tangan ke, kaki ke, telinga ke, segala anggota ke, apa pun nikmat Allah Ta'ala ni kita guna ke arah Tuhan, maka itu dinamakan syukur. Lawan bagi syukur iaitu kufur, salah guna nikmat. Tuhan bagi mata tak tengok Quran, Tuhan bagi mata tak mau melihat benda yang maksiat, Tuhan bagi mata melihatkan keaiban manusia, maka tu bagi kufurkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan bagi molek dah, comel dah mata tersebut untuk melihatkan kenikmatan yang Tuhan bagi, tapi salah guna, dinamakan kufur. Jadi syukur, apa makna syukur? Yakni kita guna nikmat Tuhan tersebut ke arah Tuhan yang suka, Tuhan yang perlu berkenan. InsyaAllah itu dinamakan syukur. Yakni kata musannif rahimahullah ta'ala, dia kata, dan bermula mensyukurkan mata itu, iaitu memelihara daripada yang mata, memeliharanya daripada mata, iaitu tiap-tiap melihat yang haram. Apa dia mensyukurkan nikmat mata tersebut? Iaitu memelihara mata tersebut, melihatkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti melihatkan perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya. Isteri dan sahaya. Kita ada bini dan lihat lain daripada isteri kita. Bukan makna kata tengok kita tak boleh, tak. Orang yang boleh, yang orang panggil, yang boleh kita berkahwin dengan, seperti melihat perempuan yang lain daripada isinya dan sahayanya. Melihat itu adalah mudah haram.
Jadi salah satu daripada mensyukurkan nikmat mata tersebut, iaitu tidak melihatkan perempuan yang lain daripada isterinya dan sahaya dulu zaman dahulu, dan mahramnya, dan tambah lagi isterinya dan sahaya dan mahramnya. Jadi lain daripada itu tak boleh tengok. Sebab tu Allah Musallih rahimahullah ta'ala dia sebutkan di sini, haram dia kata melihatkan perempuan yang lain daripada isterinya, sahayanya dan mahramnya. Jadi sahaya ni makna kata hamba. Sekarang tak ada sahaya ni. Sahaya ni ada pada zaman-zaman terdahulu, yakni hamba yang mana harta dia, nyawa dia milik bagi tuan, bagi tuan hamba. Sekarang dah tak ada lah sahaya ni. Jadi dia, maka kalau ada siapa-siapa yang duduk kat rumah tu bibi, bukan sahaya, duduk kat rumah kita kan. Kita duk bayar 1,200, kadang 2,000, 3,000. Tu bibi kita. Tu pun tak boleh kita tengok. Ni kalau ada dak, kalau bibi kita ni rambut free hair duk kat rumah kita dan sebagainya, tu tak haram bagi kita melihat. Dengan aurat dia kadang pakai spare dan pakai baju pendek, tangan pendek, dan muka tu dan rambut dan sebagainya. Tu pun satu masalah. Tu bukan hamba sahaya. Hamba sahaya ni nyawa dia, harta dia semua milik kita, kata Allah. Semua genggaman kita. Saya tak ada lah sama ni. Yang kita ada kat rumah tu bibi. Bibi tu pun haram bagi kita melihatkan aurat dan sebagainya. Yang boleh tempat karan ni. Ni dak rambut kita tengok, bentuk badan kita tengok, tangan tengok, semua kita tengok. Jadi bila kita melihatkan orang yang lain daripada isteri kita, mahram kita dan sebagainya, maka kita salah guna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi mata tersebut melihatkan benda yang baik, iaitu melihatkan perempuan yang seperti isteri dan mahram kita dan sebagainya. Tapi kita salah guna tengok benda yang haram. Apatah lagi hari ini zaman moden, handset dan sebagainya, tengok benda masuk dan sebagainya. Maka kita salah guna nikmat mata. Jadi kita tidak bersyukurkan nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, melihatkan akal muda beliau. Ini satu masalah. Melihat orang laki-laki dalam keadaan nafsu syahwat. Ini jenis buat ni orang panggil gay, LGBT. Minat tak minat ke laki, tak minat orang perempuan, minat ke laki. Dengan keinginan nafsu serakah, maka itu adalah haram. Tengok dalam keadaan nafsu, tengok laki ni minat ke laki, hukum dia haram itu juga. Macam dia perempuan. Ada jenis buat jenis minat laki-laki. Wa yasubillah ni bizali. Itu ada berlaku. Pernah minta saya cerita kan, dulu pejabat agama. Orang dia ni berkahwin punya lama lah. Suami ni tak pernah sentuh isteri dia. Punya lama tak pernah sentuh. Dia kata kahwin kat 2 tahun tak pernah sentuh. Rupa-rupanya laki ni minat kepada orang lelaki. Kebetulan isteri mungkin dia ada rancangan dia untuk nak ni, dia pergi outstation dan sebagainya, tapi tak pergi outstation pun. Dia pergi duduk hujung, suami dia bawa balik. Kawan. Apa orang kata kawan lelaki kan. Kita balik lelaki ke rumah kita tak ada salah macam ni kan. Balik pulang kerja-kerja, jawab apa tengok tidur. Laki sama laki, motor tak pernah sentuh, tak pernah apa, jamak pun tak pernah suai isi dah. Nafkah tak bagi nafkah sebulan dan sebagainya, nafkah lagi. Dia selalu duduk, kamu kerja biasa duduk juga. Tapi dia nafsu tu minat kelah laki-laki. Dan jadi dia kena jumpa dia telah penyakit idam HIV. Tapi nak cerita orang ni, bila orang ini nafsu melihat kepada muda beliau, suka dia ini tengok laki-laki, teringat laki-laki, tengok abang masa tengok semua nak. Tengok tu kata haram ketika itu kita melihat tak boleh. Jadi kena menjaga, kita kena tegak. Jadi mata ni tidak boleh melihat. Dia haram bagi melihat kepada golongan muda dia yang menimbulkan nafsu, menimbulkan keinginan. Dan seperti melihatkan aurat laki-laki, iaitu antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut, tak rasa. Melihat aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Hukum kita tengok pusat aurat laki-laki ni tak duduk selak kiri kawan. Hukum haram.
Macam kita tengok bola macam itu kan, mau gerak semua gerak kan. Dan pakai segerak tu bukan berlutut pun atas lutut. Maka hukum negara haram. Tengok orang laki-laki. Dia kira orang laki-laki yang terpusat ke lutut. Bahawa lutut, tumit ke apa akhir, masalah. Tengok kok kepala dan badan dan tapi antara pusat dengan lutut ni haram bagi kita melihat. Ni macam kita doa, jenis doa asrama. Yang gaji duduk dalam bagian tak apa, kawan kita pakai dengan tolong. Pakai boxer, pakai dengan tolong lipat macam tu. Kededah nampak. Hukum dah tak boleh melihat aurat laki-laki jaga. Sebab musannaf rahimahullah taala melihat aurat laki-laki. Kalau kita ni semua kita buat. Melihat orang perempuan, melihatkan golongan tersebut, melihatkan aurat laki-laki ni. Kalau terlintas di hati kita sama-sama kita isteri mohon kepada ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah taala pelihara kita daripada benda-benda yang macam ni kerana menyebabkan kita ba'id dengan Allah. Ni yang ketiga. Kalau kita siar saliki, ihdaitu saliki dia tambah lagi satu. Mata ni melihatkan keaiban manusia. Ini pun satu masalah. Iaitu mata melihatkan keaiban manusia. Yang keempat, melihatkan keaiban manusia baru saja hamba Allah Subhanahu wa taala tersekian tu dia ni pernah melakukan dosa sekian-sekian. Ni boleh mata yang melihatkan keaiban manusia. Dengan sebab mata ni lah kita melihatkan keaiban manusia hukum dia haram. Tak boleh. Ada sebab orang panggil, melainkan ada sebab-sebab dan sebagainya. Tapi mata melihatkan keaiban manusia maka tak dibenarkan oleh syarak. Maka kata musannif rahimahullah, ingatlah empat benda saya ulang, iaitu mata melihatkan, iaitu mata yang tidak mensyukurkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iaitu mata yang melihatkan perempuan yang lain daripada isinya dan mahramnya. Daripada itu tak boleh kita tengok. Malaikat darurah dan sebagainya tak ada. Tapi daripada itu tak dibenarkan kita saja tengok dan sebagainya. Tak dibenarkan pada syarak. Isi dan mahramnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, melihat golongan muda beliau dalam keadaan keinginan nafsu. Tengok laki-laki yang senang, tinggi nafsu, tenang, teringin dan sebagainya. Di sini ni. Begitu juga perempuan. Perempuan tengok sama perempuan, nak teringin. Ada tak di sini kan? Zaman ni terbalik, tuan-tuan. Zaman ni terbalik kurang. Terus terbalik kurang. Kalau orang terbalik kurang. Tak tahu, tak fitrah dia tertukar. Laki-laki minat laki-laki, perempuan minat perempuan. Orang laki-laki minat isteri orang minat laki orang. Terbalik kurang. Ni orang terbalik kurang. Allah Akbar, bismillah min zalik. Macam-macam kalau tuan selopa dalam media ni macam-macam nak cerita pun tak gamak. Tapi itulah dunia hari ni. Dunia terbalik kurang, tak tahu. Kita pun pening. Kalau zaman dulu kita kata saya nombor kata gina teruk sangat zaman ni. Kena ambil kalipat katok kepala bawah. Sedangkan kita zaman ni pelik. Iaitu seperti melihatkan akan muda beliau. Itu yang kedua. Orang perempuan pun sama. Melihat orang perempuan sama perempuan, dia teringin nak sama perempuan. Tak mahu laki-laki jenis ni. Ni pun haram bagi orang perempuan melihat juga. Haram melihat. Apakah pejabatan dah paling daripada melihat. Dan melihat tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, melihat orang laki-laki ni. Kita tengok main bola ke apa ke, dosa saja tengok orang kita dalam masjid. Nak main masjid selok kain sampai ke ragam, sampai ke ni. Sampai ke paha ni. Aurat ni lutut pun sebagai atas lutut ni aurat. Jadi tak boleh dedahkan bagi orang melihat aurat kita. Hukum dia berdosa. Dia seperti melihat aurat laki-laki. Itu yang ketiga. Yang keempat, dosa mata iaitu melihatkan keaiban manusia. Ada dia ni tengok orang ni mesti ada aib. Tengok orang ni ada apa ni. Kita selongkar keaiban manusia. Dengan mata tersebut kita melihatkan keaiban manusia dan kesalahan manusia. Maka itu haram. Tak boleh. Empat benda ni kena ingat. Kalau berlaku terjadi kepada kita, cepat-cepat kita ni mohonkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala jagalah mata kita ni daripada melakukan empat benda ni. Jadi bila kita jaga empat benda tersebut, maka kita bersyukurkan nikmat mata tersebut. Kita jaga nikmat mata tersebut dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata musannaf rahimahullah taala, sebab tu
Ada doa yang tu raja dulu dia kata doa apa? Apabila kita melakukan dosa ni salah kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat-cepat kita baca Rabbi isrif anni su'i wal fahsya waj'alni min ibadika salihin. Rabbi, wahai Tuhanku, isrif anni, kau palingkanlah aku ni su'i wal fahsya, daripada benda yang su, benda apa yang tak elok dan kekejian. Waj'alni, kau jadikanlah akan aku ni min ibadika salihin, daripada hamba-hambamu yang soleh. Baca tiap-tiap kali buat salah, mata ni tengok benda yang tak molek, hati ni melihatkan keiman manusia, rasa nak buat pun buat. Baca Rabbi isrif anni su'i wal fahsya waj'alni min ibadika salihin. Rabbi isrif anni su'i wal fahsya waj'alni min ibadika salihin. Rasa nak buat benda yang tak molek, Rabbi isrif anni su'i wal fahsya waj'alni. Atau kata hati kalau lupa dengan zikir, lupa daripada ingat Allah Taala pun baca ya Allah, hati ku ni payah nak sebut nama-Mu, payah nak ingat nama-Mu ya Allah. Baca Rabbi isrif anni su'i wal fahsya. Moga-moga doa tersebut Allah Taala mustajab, Allah terima. Kita ni hati ni ingat Allah Taala, hati ni tak rasa nak buat benda-benda kejahatan. Sebab apa? La haula wala quwata illa billahil ali. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa melainkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata Rasulullah rahimahullah taala. Baca dulu tuan-tuan kalau ingat, baca sama-sama Rabbi isrif anni su'i wal fahsya waj'alni min ibadika salihin. Kamanya mana pun dak. Rabbi isrif anni su'i wal fahsya waj'alni min ibadika salihin. Rabbi isrif anni su'i wal fahsya waj'alni min ibadika salihin. Kau jadikanlah aku di hamba-hamba-Mu yang soleh. Tak boleh hak comel hak kena ya Tuhanku, jadilah aku ni hamba kena. Janganlah jadi aku jadi ni hamba yang kecil, tak suka ya tak kena. Bila Tuhan tak kena ni Allahu Akbar. Buat kerja semua serbi tak kena. Jadi kata musannif rahimahullah taala, maka lazimlah, wajiblah olehmu akan memelihara matamu daripada melihat yang diharam. Wajib di atas kita ni jaga mata kita ni daripada tengok benda yang diharamkan. Apa dia yang empat tadi ni? Iaitu apa dah saya ulang pula, iaitu melihatkan perempuan yang diharamkan bagi kita melihatnya, iaitu lain daripada isi dan mahram kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, melihat golongan budak-budak, iaitu laki-laki. Tak kira kalau perempuan melihat sama perempuan, tengok perempuan dia tina juga, haram juga, tak boleh tengok. Begitu juga laki-laki melihat laki-laki, rasa nak laki-laki, itu tak boleh kita tengok. Yang kedua, melihat aurat laki-laki. Begitu juga perempuan melihat aurat perempuan. Tak ada perempuan sama perempuan tak selok tengok dia kawan-kawan. Tak boleh. Perempuan sama perempuan pun tak boleh. Kita laki dan lelaki pun tak boleh lihat aurat laki-laki, melainkan baru dan sebagainya, macam doktor dan sebagainya. Maka dia kata yang keempat iaitu melihatkan keaiban manusia. Pak ni jaga. Jadi barulah kita memelihara mata kita daripada melihat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Allah Taala ni suruh perintah bagi kita ni melihara mata tersebut? Ilah ada kerana firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Surahul Azim, surah An-Nur ayat yang ke-30. Apa yang Allah Subhanahu wa taala qul, bersabdalah olehmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ni bersabda bagi orang yang beriman, pejamkanlah oleh kamu akan mata kamu. Pejam mana saat ini yakni paling penglihatan kita daripada yang tempat yang diharamkan. Bila tengok benda tersebut, bukan kita tengok sengaja, paling. Bila tengok, palingkan. Mana kata pejam, mana kata paling. Pejam tak kata pejam kan. Jadi kita palingkanlah mata kita ni, palingkanlah oleh kamu akan mata kamu. Jangan kamu meli, jangan kamu tengok. Palingkan mata kamu yang mata, palingkan pejam, mana kata palingkanlah mata kamu, jadi tidak kamu melihat akan benda yang diharamkan oleh kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Jadi perkara yang haram bagi kita melihatnya, nescaya memejamlah oleh mereka. Jadi bila Allah Taala suruh kata, "Hai ya Rasulullah, kamu cerita apa engkau orang yang beriman, pejamkanlah mata mereka, iaitu palingkanlah mata mereka itu daripada melihatkan
orang-orang daripada benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda tu tak haram pun bagi kita ni tengok, benda tu menyebabkan kita ni haram bagi kita melihat. Bila orang yang beriman ni disuruh perintah macam tu, nescaya memejamlah oleh mereka itu. Orang-orang yang beriman memejamkan akan segala mata mereka itu. Paling orang beriman ni akan paling daripada melihatkan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dia melihat akan segala mata mereka itu. Dan suruhlah oleh kamu akan mereka itu dengan memelihara faras. Bila lepas daripada penjaga mata, suruh pula perintahkan bagi mereka memelihara faras mereka itu. Nescaya memelihara mereka itu akan segala faras mereka daripada barang yang diharamkan kerjakan dengannya, seperti berzina dan liwat. Allahu akbar. Jadi orang beriman kena jaga dua mata, pandangan mata iaitu mata dan farah. Sebab tu Nabi SAW jaga dua ni. Allahu akbar. Tak ingat mafhum hadis Nabi SAW. Tapi dia kata jaga dua, insya-Allah jaga dua ni, masya-Allah orang tu selamat, iaitu dua gerhana, iaitu lidah dan kedua farah. Jaga lidah ni dua gerhana, iaitu pertama lidah, tak salah, di satu lidah dan kedua farah. Ini kemaluan. Yakni farah, yakni jaga daripada berzina dan liwat, yakni lidah kita daripada berkata yang benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah sama. Jadi dua perintah Allah Taala dalam Quran ini, iaitu jaga mata kita daripada melihatkan benda yang diharamkan, yakni palingkan melihatkan benda yang diharamkan. Yang kedua, jaga di faras kita. Bila sebut faras ni bukan hanya perempuan saja, laki-laki dan perempuan. Faras ni mana laki-laki dan perempuan jaga tersebut daripada benda yang diharamkan, yakni berzina dan liwat. Allahu akbar. Takut kadang tening kita hari ni ya. Wa'udzubillahi min zalim. Minta Allah Subhanahu wa taala lindungkan kita ni daripada benda ni, jauh daripada zina dan liwat dan sebagainya. Maka kita melihat benda yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu, memelihara itu, yakni memelihara mata dan faras tersebut lebih baik bagi mata yang bagi mereka. Zalika azka lakum, itu terlebih baik, yang terlebih baik, yakni terlebih suci. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sangat, innallaha khabirun bima yasna'un. Kita bagi sikitlah ayat Quran ini, iaitu dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui akan yang batin, mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahir. Apa yang Tuhan tahu, apa yang adalah hati kita, apa yang dikerjakan dengan batin dosa, yang mengejar akan yang batin semacam dengan zahir. Apa hak zahir dengan batin itu Tuhan tahu semua. Bukan zahir saja Tuhan tahu, bahkan yang batinnya hati kita pun Tuhan tahu. Jadi khulasah sebagai kesimpulan yang pagi ni kita berzakarah pagi ni yang disebutkan di sini, semoga kita sama-sama faedah kita balik dan kita ingat, kita sampai kepada sahabat-sahabat kita, iaitu faedah mata pada hari ini, iaitu kita jagalah mata kita daripada melihatkan benda yang Allah tak suka, iaitu melihatkan benda yang diharamkan, lain isi dan mahram kita, iaitu melihatkan daripada golongan muda beliau, iaitu melihatkan laki-laki atau perempuan melihat perempuan rasa keinginan nafsu, yang keinginan, maka haram bagi kita melihat, jadi palingkanlah kita melihat tersebut. Dan yang ketiga, melihatkan aurat laki-laki, begitu juga perempuan melihatkan aurat perempuan sebagainya. Dan yang keempat, melihatkan keaiban manusia. Jaga mata ni, jangan buat benda-benda yang kita sebutkan ni. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita jaga mata kita ni daripada benda yang Allah tak suka. Kita nak beri Tuhan suka, kita datang muka bumi ni. Bila Tuhan tak suka, kita nak tadah muka pergi ke mana? Ada tempat tak tadah nak muka. Jadi bila Tuhan suka ni, Allah segenap kita rasa dapat redha darah rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya rasa sepada tu sikit sebanyak perkongsian pagi ini, sama-sama kita ambil manfaat dan kita sampaikan apa kita muzakarah ni. Saya mohon maaf kalau salah silap, terkasar bahasa ke, kalau cakap tak benar ke dan sebagainya. Semoga Allah Taala berikan taufik dan kekuatan sama-sama kita beramal apa yang kita mengaji dan muzakarah pagi ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربي اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم